Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini, cikgu akan pergi pada topik UPAC nomenclature for alkene. Bagaimana kita nak namakan alkene? Okey, dalam topik penamaan, pelajar-pelajar harus mengetahui 10 nama bagi alkene daripada C1 sehingga C10. Kalau contoh, sekiranya kumpulan itu adalah kumpulan alkene, this is alkene, maka UPAC name berakhir dengan ANE. Okay, contoh ya, methane, karbon 1 methane, ANE, ya, karbon 8 octane, ANE. Jadi sebab dia kumpulan yang sama, jadi dia akan berakhir, suffix dia adalah ANE. Jadi untuk alkene, formula dia adalah CnH2n plus 2. Okay, bagaimana kita nak namakan dia? Okay, pertama, UPAC nomenclature. Bagi cycloalkane, diharapkan anak-anak masih ingat, when we mention about cycloalkane, bentuk dia adalah bentuk gelang. Gelang maknanya dia bersambung antara hujung. Okay, nama dia juga masih ANE di bahagian hujung, dan kita tambah dengan cyclo menunjukkan dia adalah gelang. Contoh, bentuk ni adalah nama dia cyclopropane. Formula dia C3H6. Cyclobutane karbon 4 dan cyclohexane karbon 6. Jadi untuk alkene yang dalam bentuk gelang, formula dia adalah CnH2n. Berbeza dengan alkene dalam bentuk rantai, kita formula dia adalah CnH2n plus 2. Baru akan dapat C2H6. Contoh, okay, ini adalah dalam bentuk gelang. Formula bagi cycloalkane CnH2n. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita nak namakan dia? Yang pertama, okay, untuk penamaan, naming substituent. Substituent ni adalah dalam bahasa yang lebih mudah adalah branch dia. Naming substituent. Substituent ni branch dia lah. Branch alkyl group. Kalau alkyl group tu menjadi branch dia, jadi cabang dia. Pertama, okey, contoh okey, CH4 adalah satu struktur yang lengkap, nama dia adalah butane. CH4. Tapi sekiranya dia CH3, tak cukup satu hidrogen dan CH3 ni merupakan substituent cabang, maka nama dia akan jadi butyl. Kita tukarkan ANE dengan YL, butyl. Contoh yang kedua, cikgu bagi contoh propane. Propane, formula dia CH3, CH2, CH3. Contoh di sini, ya, dia tak cukup. Dia jadi CH3, CH2, CH2. And then ini garis ini menunjukkan dia terikat kepada parent. Nak sambung pada parent, dia nak sambung pada parent, maka ini akan jadi nama dia propil. Propil, ya. Propil. Okay. Sama juga, kalau 4, kalau 5 ke tak cukup satu hidrogen, maka nama dia akan jadi YL. Ditukarkan daripada N, daripada kita panggil dia adalah N di sini, ANE, tukarkan kepada YL. YL. Okay, kemudian, okay, ini adalah contoh-contoh bagi number of carbon, bilangan karbon yang terlibat, alkyl structure.
struktur dia bagaimana, bentuk dia bagaimana, daripada situ kita boleh namakan alkyl group. Ingat ya, bila cikgu sebut alkyl group, maknanya dia jadi branch. Tak cukup bilangan hidrogen dia. Dia jadi branch ni, dia jadi cabang. Contoh satu karbon CH3, kalau satu branch ni, maka nama dia methyl. 2C ethyl, 3C. Untuk 3C, karbon 3, untuk karbon 3 ni, cara kita nak lukis ada dua. Pertama, kita boleh lukis secara linear. Yang kedua, kita boleh lukis secara sebegini. CH3, CH3, CH. Bilangan karbon dan hidrogen masih sama. Cuma yang berbeza, struktur tu dilukis. Kalau dalam bentuk linear sebegini, nama dia adalah propil. Tapi sekiranya dalam bentuk begini, ada CH3, ada CH3, ada dua CH3, maka terus nama dia akan jadi isopropil. Propil masih sama, bilangan karbon ada 3. Cuma struktur ditulis CH3, CH3. Ada dua cabang. Jadi isopropil. Yang keempat, karbon 4, cara penulisan dia ada sebanyak 4. Kena tengok pada soalan yang dibekalkan. Kalau dalam bentuk linear, butil, sekiranya ada di sini, ada CH3 sebanyak 2, cikgu dah tahu hujung ni dan hujung ni, maka kita namakan dia sebagai isobutil. Yang ini isobutil, ini isobutil. Yang ini, jumlah karbon adalah 4. Kita panggil set ni adalah secondary butil. Secondary kenapa? Sebab karbon yang terikat, karbon inilah yang akan disambung kepada parents. Jadi nama dia secondary butil. Dan yang keempat, C ada sebanyak 3 cabang, CH3, karbon ini, tertiary karbon ni, maka kita namakan dia sebagai tertiary butil. Sebab karbon ni tertiary karbon. Ini sekiranya yang kita bincangkan ni, dia jadi branch atau dia jadi substituent kepada compound. Kemudian, kalau C5 di sini, bentuk sebegini, ada 5 karbon, maka kita panggil dia sebagai neopentil. Kenapa neo? Ada sebanyak 5 karbon pentil. Corak ni sebagaimana struktur dia, ada CH3, Kemudian ada quaternary carbon lah. C ni terikat pada 4 karbon yang lain. Ni garis merah ni menunjukkan yang dia kita nak sambung pada parents. And then kalau bentuk cyclic, ini bentuk cyclic. Cyclic. Asalnya kalau dia adalah parents, dia macam ni. Dia wujud macam ni. Nama dia adalah cyclopropene. Tapi sekiranya, contoh cikgu bagi. CH3, CH, CH2, CH3. Ini dia jadi branch. Branch ni makna substituent. Ini jadi substituent. Maka bagaimana nama dia? Nama dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Nama dia adalah butil. And then yang ini cyclone ni jadi branch. Bila jadi branch, maka 2 cyclopropyl. 2 cyclopropyl butil. Maksudnya cikgu tulis begini, dia akan jadi nama dia 2 cyclopropyl butil. Propyl, kenapa jadi propyl? Sebab sekarang dia tak jadi parents, dia jadi branch. Branch jadi cyclopropyl lah. Kalau yang ini
Cyclopropane sebab dia jadi induk, parents. Dia je. Tak ada dah branch pada dia. Okay. Okay, kemudian kita tengok contoh yang cikgu bincangkan ni. Okay. Okay. Contoh yang kedua. Contoh cikgu bagi. Contoh cikgu bagi. Contoh cyclobutane. Sama jugalah ya. Kalau kata contoh. Yang ini asalnya kalau sebegini. Nama dia adalah cyclobutane. Kalau dia tak ada branch dah, dia memang parents cyclobutane. Tapi kalau sekiranya cikgu ada struktur sebegini, okay, contoh cikgu ada sebegini. Kemudian cikgu ada di sini yang ini, struktur ni. Okay, sekarang yang paling panjang adalah cyclohexane. Jadi cyclo ni, yang ini akan jadi parent. Nama dia cyclohexane. Cyclohexane. Yang ini dia jadi branch, nama dia cyclobutyl. Cyclohexane. Butyl ni maknanya dia tak jadi parents, dia jadi substituent. Jadi cyclobutyl cyclohexane. Contoh Okay. Dan kalaulah kata yang gelang benzin jadi substituent cabang, maka nama dia akan jadi phenyl. Ini kita akan tengok contoh. Okay. Terus pergi kepada di sini, bagaimana kita nak namakan IUPAC nomenclature. Langkah pertama yang mesti kita ikut adalah cari longest continuous carbon chain and it will be as a parent chain. Cari rantai yang paling panjang. Continuous ni maknanya yang berterusan panjang. Contoh kalau lihat di sini. Contoh pertama, kalau cikgu cari mana-mana longest chain ni nak mulakan daripada mana? Mana-mana hujung. Tak boleh mula dari tengah. Salah. Mana-mana hujung. Cikgu boleh mula daripada sini. Cikgu boleh mula daripada sini. Cikgu boleh mula daripada sini. Asalkan you all dapat yang paling panjang sekali. Contoh kalau cikgu mulakan daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu dapat parents dia paling panjang 6. Sekarang cikgu cuba daripada sisi lain. Sisi lain. Okay. Contoh cikgu mula daripada bawah pula. Kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila cikgu menggunakan pen yang warna hijau ni, cikgu dapat yang paling panjang parents dia adalah 7. Jadi, kiraan yang pertama tadi, yang tanda dengan pen merah 6 ni dah salah. Tak boleh guna. Dah salah. Jadi, cikgu akan ambil yang paling panjang menggunakan pen yang hijau. Jadi, 7 lah. Okay, bila 7, cikgu kotakkan dia. Tengok ni dah kotak kan. Yang di luar ni tak termasuk ni. Yang ini adalah sebagai branch. Branch ni substituent tadi lah. CH3 ada 1 C. Hidrogen ada 3. Maka nama dia adalah methyl. Alkyl yang tak lengkap tu, methyl. Jadi bagaimana cikgu nak namakan dia? 3-methyl heptane. Biasanya kita namakan dia belakang dulu. Heptane. Kita punya parents yang paling panjang adalah heptane. Kemudian apa yang ada? Methyl. Methyl pada karbon mana? Karbon 3. Jadi cikgu pun tulis 3 sengkang methyl heptane. Antara nombor dan juga abjad mesti ada sengkang. Okay. Dan syarat yang kedua, dia kata di sini, ini syarat pertama. Syarat kedua, bila kita nak nomborkan branch tu, make sure substituent of branch will be the lowest possible number. Jadi contoh yang ini kiraan yang betul ni cikgu mula 1 di sini. 1, 2, 3. Jadi branch nombor 3. Kalau cikgu mula daripada belakang, 1, 2,
2, 3, 4, 5. Satu lagi jawapan dia 5 metal. Tapi 5 metal salah lah. Kalau cikgu tulis sini kan 5 metal heptane. Jawapan ni adalah salah. Kenapa comparekan? Dia nak branch atau substituent paling kecil nombor dia. Jadi 3 betul. Jadi ini 3 betul lah. 3 metal heptane. Ini 5. Jadi salah Kita ambil branch yang nombor dia paling rendah. Okey, kemudian kalaulah kita ada dia dah. Okey, yang ketiga, when more than one type of substituent is present, sekiranya ada lebih daripada satu substituent, apa yang perlu kita buat? Each substituent is given a number. Setiap substituent tu, setiap branch tu kita kena bagi nombor. Macam kita nak hantar kat rumah lah, kita nak hantar surat dekat rumah. Mesti ada postcode kan, nombor berapa rumah kita? Nombor 10. Kalau tidak, kalau hantar, contoh, kita hantar ke taman tapi tak ada nombor, tak tahu siapa punya rumah. Jadi kena ada nombor bagi setiap satu substituent. Mesti labelkan atau tunjukkan nombor dia berapa. When two or more identical substituent is present, sekiranya lebih daripada dua substituent, dua grup yang berbeza substituent, dua grup yang sama, maka kita kena letak kat depan. Kalau 2, di. Kalau 3, tri. Kalau 3, tetra. Okey, dan substituent tadi mesti disusun mengikut alphabetical. Contoh, metal adalah M. Metal. Okey, cikgu ada metal. Cikgu ada etal. Okey, mana dulu? Metal akan nombor 1. Etal akan nombor 2. Sebab apa? Sebab E dulu. Huruf E datang dulu sebelum huruf M. Jadi susunan dia mesti ikut abjad. E dulu baru M. And Okay. In alphabetical, the prefix di, tri, secondary, tertiary, etc. are ignored. Kalau kita tambah di, tri ni, dia tak termasuk dalam, kita tak ambil kira kedudukan dia lah. Bukan, kita tak ambil kira bila kita nak tulis tu, di, kalau di-ethyl, kita ambil kira E, kita tak ambil kira D tu lah, nak susun pada masa kita susun dia. Okay. Tapi kalau ada iso, maka iso ni kena pertimbangkan. Iso, okay, iso, ni iso, cyclonio, I ni kena ambil pertimbang. Cyclonio, ini kena ambil pertimbangan. Okay, contoh kat sini contoh di sini, cuba tengok. Sekarang langkah pertama kita dah buat, kita dapat rantai yang paling panjang, parents dia ada 6. Ini yang kotak ni adalah parents. Jadi nama dia hexane. Hexane dulu. Kemudian kita ada substituent. Substituent apa? Substituent pada karbon 2. Apa? Ada satu karbon, nama dia metal. Karbon 4, kita ada 2 karbon, nama dia etal. Ini adalah karbon 4. Ini adalah karbon 2. Cikgu kena labelkan dia. Jadi cikgu kena masukkan. Jadi cikgu tulis Bila cikgu nak tulis, dia akan jadi 4 etal, 2 methyl hexane dalam satu perkataan. Okey, 4 ethyl, 2 methyl hexane. Okey, 4 ethyl, 2 methyl. E dulu baru M. Okey, contoh yang kedua. Di contoh yang kedua Di contoh yang kedua, kalau kita lihat. Okey, ini parents dia ada 6. Kemudian pada 4 dia ada metal, pada karbon 2 juga dia ada metal, dan pada karbon 4 juga dia ada etal. Jadi make sure etal tulis dulu. 4 etal, okay, sengkang 2, koma, antara nombor dengan nombor kita letak koma, 4, dimetal. Di menunjukkan ada 2 benda yang sama, iaitu metil pada karbon 2 dan pada karbon 4. Jadi cikgu kena mention lah. Jadi ini contoh bagi yang mempunyai sama substituent ataupun yang berbeza substituent. Kemudian kita boleh tengok kepada penamaan untuk cycloalkane. Cyclo maknanya cyclic bentuk gelang. Gelang ni makna tertutup lah. Hujung dia tak terbuka.
Hujung pertama akan bersambung dengan hujung terakhir. Yang ini nama cyclohexane, yang ini nama cyclobutane, yang ini nama methyl cyclohexane, dan yang ini nama dia bromocyclopropane. Okey. Okey, ini contoh. Kalau sekiranya kita ada dua substituent, maka make sure numbered by starting with the substituent according to the alphabet order followed by given a possible lowest number. Jadi, contoh cikgu kena labelkan dulu. 1, 2, 3, sini ada 4, ada 5, ada 6. Jadi nama dia cyclohexane. Kita tulis nama belakang dulu. Cyclohexane. Okey, kemudian ini apa ini? Ini adalah substituent, nama dia ethyl. Yang ini substituent, nama dia methyl. Jadi antara M dengan E, mana dulu? E dulu. Jadi E kena tulis dulu. 1 ethyl, 2 methyl cyclohexane. Okey, kemudian sekiranya ada 3 atau more substituent are present, the carbon is numbered with substituent that lead to the lowest set of locant. Jadi, apa? Sama juga konsep dia, kalau ada lebih daripada 3 substituent, maka carbon tu mesti dinomborkan mengikut kepada substituent yang ada yang paling rendah boleh dibuat. Contoh cikgu mulakan sini 1. 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu guna yang sama pen merah. 4, 5, 6. Jadi sebab ada 6 bentuk dia gelang, nama dia cyclohexane. Nama belakang dulu. Okey, kemudian pada branch pertama cikgu ada methyl. Cikgu akan letak 1 methyl sebab ni nak masukkan. Okey, pada carbon 2 ada ethyl. 2 ethyl. Pada carbon keempat, 4 ada 4 kloro. Okey, jadi bila kita tulis, ingat C dulu, kemudian E, and then ada M. Jadi 4 kloro, 2 ethyl, 1 methyl cyclohexane. Okey. Contoh kalau katalah cikgu buat ni, cikgu labelkan dengan hijau, nak tengok Okey, ni satu di sini, yang ni dalam ni kalau kata cikgu nak sinilah dulu. Okey, biasanya kita akan mulakan nak tahu mana satu, ni kita tengok. Kalau ada substituent yang berdekatan tu dekat lagi, dia akan jadi nombor yang paling rendah lah. Kalau cikgu mula pada sini, cikgu boleh tak mula pada kloro? Tengok apa jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu akan dapat 4 kloro, 2 ethyl, 3 ethyl, 4 methyl cyclohexane. Okay, jadi kalau cikgu compare, kenapa jawapan pertama betul, jawapan kedua salah? Sebab kalau ada banyak substituent, maka cara kita nak semak dia, kita boleh tambahkan 4 tambah 2 tambah 1, jumlah dia adalah 7. Okey, manakala yang ini 4 tambah 3 tambah 4, jawapannya adalah 8, 9, 10, 11. Jumlah substituent dia. Jadi yang ini salah lah. Salah. Kita nak nombor yang paling rendah untuk substituent. Jumlah dia adalah yang paling rendah. Jadi jawapan pertama betul, jawapan kedua salah. Okey. Okey, contoh di sini yang kelima, syarat yang kelima, bila kita namakan impact, if the number of carbon in the ring ni makna gelang tu is less than the linear chain. Contoh okey, carbon ni gelang ni ada 3 je carbon. 1, 2, 3. Tapi linear ni apa? Linear ni merujuk kepada yang ini. Ni linear. Okey, linear ni kita ada 4.
ada 4 linear. Jadi macam mana dia kata nama tu adalah nama berdasarkan kepada yang paling panjang. Jadi paling panjang butin, maka cikgu letak butin. Okey, jadi yang ini dia akan jadi kita punya substituent. Sebab dia lebih panjang. Ini lebih panjang. Ini ada 3. Jadi butin 1 cyclopropyl. 1 cyclopropyl butin. Sekiranya garis linear chain karbon rantai ni lebih panjang bilangannya daripada gelang. Jadi gelang akan jadi substituent. Okey, contoh ya, kita boleh tengok di sini. Okey, contoh ya. Okey, kita buat contoh di sini. Contoh cikgu labelkan dulu. Nak cari karbon syarat pertama. Okey, name the following compound according to IUPAC nomenclature. Cikgu kena cari yang paling panjang. Jadi tak kisah mana-mana hujung ya, cikgu pesan daripada sini boleh, daripada sini boleh, daripada sini boleh. Sekarang cikgu nak mulakan daripada sini. Yang hijau. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 ya. Okey, sini. Cikgu kotakkan dia ni supaya dapat bezakan. Ini adalah parents. Parents tu butin. Ada 4 karbon. Sekarang cikgu tengok. Kalau cikgu menggunakan dakwat hijau, maka 3 metal. 3 metal. 3 metal butin. Okay, sekarang kita gunakan dakwat dia berbeza. Contoh dakwat merah cikgu buat dia. Cik ni 1 kat sini. Sekarang cikgu terbalikkan. 1 di bawah. Yang merah ni. 1, 2, 3, 4. Sama, dapat butin. Cuma yang berbeza sekarang dia punya branch dia, substituent. Substituent sekarang, kalau guna yang merah ni, metal pada karbon 2. 2 metal butin. Jadi jawapan mana yang betul? Jawapan yang betul adalah jawapan yang di mana substituent dia paling rendah. Ini betul. Jadi ini salah. Jadi itu sebab kita kena cuba 2 kali. Mulakan daripada mana-mana hujung. Okey, sama juga yang ni. Contoh ya. 3 ethyl. Okey, yang ni contoh. Kalau cikgu mula daripada bawah. Ya. Kalau cikgu mula 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5. Okey, sekarang cikgu try 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu akan dapat nama dia pentane. Pentane. Sekarang apa yang ada? Ada 1 branch pada CH3, ada 1 branch pada karbon 3. Okay, jadi ini etil ya. Ini etil. Siap-siap labelkan etil karbon 3. Ini adalah beta. Okey, cikgu boleh tulis E dulu. E, 3 etil. Okey, 4 metal. Okey. Ini guna pen merah ya. Pen merah. Okey, sekarang cikgu guna pen biru. Tengok pen biru. Okey. Cikgu mula daripada sini, cikgu dah kotakkan dah. Ini dah kotakkan. Ini kotakkan. Ini adalah parents dia. Parents dia ya. Yang bulat ni adalah branch dia. Substitute dia. Okey, sekarang cikgu mula daripada bawah. Tengok pen merah. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu akan dapat sama pentane. Okey, sekarang cikgu karbon 2 ada metal, karbon 3 ada ethyl. 3 ethyl, 2 metal. Pentane. Jadi jawapan mana yang betul? Jawapan bawah. Kenapa? 3 tambah 2 jumlah dia 4. 4 tambah 3 jawapan dia 7. Jadi jawapan dia salah. Jadi kita kena melihat kepada substituent yang paling rendah nombor dia. Okey, contoh yang ini. Contoh contoh. Okey, yang ini cikgu ambil satu contoh ya. Okey, sekarang. Okey, cikgu ada di sini contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ini adalah gelang. Terus cikgu buat nama belakang adalah cyclo
Cyclohexane sebab gelang 6. Okey, ada apa? Ini adalah metal. Ini adalah metal. Okey. Karbon berapa? Karbon 1, karbon 2, karbon 3. Manakala kita ada ethyl. Okay. Jadi apa cikgu nak buat? Tulis E dulu. Baru M. 5 ethyl. Kemudian pada 1, 2, 3 trimethyl cyclohexane. Okay, ini menggunakan pen warna biru. Okay, sekarang cikgu try satu lagi. Kena cuba. Takut salah. Okay, satu lagi cikgu guna pen warna merah. Cikgu mulakan daripada sini. Cikgu mula sini. Oh, ini satu tadi. Okay, sekarang cikgu nak mula daripada sini. Ni, bahagian luar cikgu tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, sama ya. Hexane sama. Yang bezanya dia akan jadi 1 ethyl. Okay, 3, 4, 5 trimethyl hexane. Okay, jadi nak tahu jawapan mana betul, maka campur dia punya substituent dia. 5 tambah 5, 11. Ini 11. Yang ini 5 tambah 5, 10, 13. Mana yang betul? Jawapan pertama betul. Jawapan kedua ni salah. Tak diterima lah sebab jumlah dia pun bilangan dia lebih besar, 13. Okey, ini contoh ya. Okey, baik. Kemudian yang kedua, draw the structure for the following alkane. Okey, untuk alkane ini draw the structure. Jadi lukis structure adalah lebih senang daripada kita nak namakan dia. Jadi contoh cikgu ambil sini. Okey. Cikgu ambil sini. Okay, cikgu ambil yang ni, pentane. Pentane ada 5 karbon. Kita lukis daripada belakang. Kita lukis bahagian parents dulu. Lebih senang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pada karbon 1 dan 4 ada Cl. Di karbon 1 masukkan Cl. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 ada Cl. Yang lain baru kita lengkapkan. Lengkapkan dengan hidrogen. Okay, hidrogen. Ini hidrogen. Ini adalah hidrogen. Baru kita lengkapkan sebegini. Okey, kemudian cikgu pergi untuk contoh yang kedua. Okay, explain why the name below is wrong. Give the correct name. Okay, ini nak buat macam mana? Mula-mula kita kena lukis dulu structure yang salah ni, baru kita namakan semula. Okay, jadi macam mana nak lukis? Bermula daripada belakang. Heptane karbon berapa? Karbon 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Pada karbon ke-6 ada ethyl. Jadi cikgu lukis siap-siap. Ethyl ni macam mana? CH3, CH2. Ini nak sambung. Methyl ni adalah CH3. Ini nak sambung. Jadi cikgu pergilah. Karbon 2. CH3 ada. Di sini pun ada CH3. Sambung dia. And then pada karbon 6. 6 heptane 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni ada ethyl sambung CH2, CH3. Jadi lengkapkan ya. Contoh CH3, CH2, 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 H, CH3. Okay. Jadi dia kata nama dia salah. Jadi kalau dia kata nama dia salah, cikgu kena ni baliklah. Kena tandakan balik. Okay. Kenapa salah? Dia bagi panjang rantai ada 6. Cikgu cuba Okey, 1. Cikgu buat 1. Karbon 2. Karbon 3. Karbon 4. Karbon 5. Karbon 6. Karbon 7. Karbon 8. Boleh dapat 8 lagi. 8 nama dia adalah octane. Jadi tengok ini. Okey, lepas tu kamu
kamu kotakkan dia supaya kamu tak keliru. Okay, ini parents tak boleh usik dah. Parents ni memang dalam ni dah. Yang tak ada tu ada jadi branch. Ini jadi branch, ini jadi branch. Jadi branch kita, ini jadi branch yang cikgu bulatkan. Okay, branch kita pada carbon 6. Ini ada carbon 6 methyl. Kemudian carbon 2. Carbon 2. Ada methyl. Carbon 2 ada methyl. Carbon 2 ada methyl. Jadi ada 2, 2, 6 trimethyl. Okay, 226 trimethyl octane. Ini satu perkataan dekat octane. Okay, dia kena satu perkataan. Kenapa octane? 8 karbon. Betul? Kalau kita belajar syarat pertama mesti paling panjang. Ini dah pendek dah heptane. Jadi octane betul. Kemudian di mana kedudukan branch kita? Pada kedudukan 2. Pada kedudukan 2 ada dan pada kedudukan 6 lah. Jadi dapat 226 trimethyl octane. Okay. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja yang cikgu nak sampaikan kepada anak-anak. Dah boleh buat soalan untuk sehingga soalan penamaan dan lukisan lah. Kalau lihat dalam tutorial tu, mungkin dah boleh masuk soalan tutorial B, soalan structure tu, soalan 1, soalan 1. Soalan 2 cikgu tak masuk lagi lah bagaimana kita nak lihat pada boiling point. Jadi insyaAllah kita akan sambung nanti kuliah kita. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.